Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, macam kita janji, hari ni kita belajar index number. So, index number ni termasuklah index number tu sendiri dan juga index composite. So, biasanya soalan yang akan ditanya dalam bab ni adalah soalan yang berbentuk panjang dalam kertas dua. Nah, sebelum ni dia adalah soalan pilihan. Kamu boleh pilih nak jawab ataupun tak. So, buat masa sekarang, form 4, kita baru belajar bab ni. So, tak ada option. So, you memang kena jawab. Okey ya. So okay. So apa tu index number? Okay, cara kita nak baca index number. Okay. So index number tu kalau ikut dekat sini dia cakap statistical measure to measure the change of variable particular years to as compared to another years. Okay. So lebih kurang macam ni lah. Kita nak bandingkan sesuatu harga barang tahun ni dengan tahun lepas, ataupun tahun ni dengan 5 tahun lepas, ataupun 2020 dengan 2015. So kita akan guna index ni, okey, nombor index ni untuk kita nyatakan perbezaan, untuk kita nyatakan dia punya perbandingan. So rumus yang diberi adalah yang ni lah. So ni number index Q1 per dengan Q0, Q0 tu darab dengan 100. So Q1 tu adalah tahun yang kita nak. Okey, Q0 tu adalah base year ataupun yang kita nak bandingkan. Okey. So kalau kita tulis index untuk tahun 18 15. Okey. 18 15 maksudnya kita kena ambil harga iaitu Q pada tahun 18 bahagi dengan tahun 15 punya harga, then kita times dengan 100. Okey. So cara tulis dia beginilah. So ada, kalau kamu perasan dalam buku pun ada tunjuk cara tulis. Okey ya. So kalau kamu perasan contoh satu. Okey, contoh satu. Okey, kalau kita tengok contoh satu. Okey, kalau kita tengok contoh satu, dia cakap sini harga barang X, jam X ni pada tahun 2017 dengan 2018 adalah 500 dengan 550 pada tahun 2018. So calculate the index number of the price of the watch in the year 2018 based on year 2017. Means dia punya simbol adalah I 2018 over 2017. Okey, kamu nak buat 18 per 17 pun tak ada masalah. Okey. So yang ni cara kita nak interpret dia punya simbol, cara tulis dia. Okey. So tadi dia bagi tahu rumus dia adalah Q tahun semasa per dengan Q base. So base dia sekarang dia dah bagi tahu based on 2017. So harga pada tahun 2017 adalah 500. So dia adalah per 500. Okey. Harga pada tahun 2018 adalah 550. Dan kita darablah dengan 100. Sebab apa? Sebab kita nak tahu peratusan dia. Okey. So kira kita akan dapati jawapan dia adalah 110. Okey. Dan 110 ni kita kena pandai baca. Apa maksud 110? Okey. Okey. Sebab kita bandingkan dengan harga tahun 2017. Okey. So asalnya 2017 tadi dia cakap harga dia adalah 500. Okey, 500. 2018 harga dia adalah 550. Okey. So berapa peningkatan ni? Kalau kita perasan, peningkatan dia adalah sebanyak RM50. RM50. Okey, kalau kita bahagi dengan 500, kita darab dengan 100. Okey, kita akan dapati jawapan dia adalah 10. Okey, means peningkatan harga dia daripada tahun 2017 ke 2018 adalah 10%. So, apa kaitannya dengan indeks? Okey, indeks number adalah 110. Kamu nampak tak? 110.
So kita boleh faham daripada 110 ni, maksudnya asalnya daripada base number dia sepatutnya adalah 100%, 100. So dia ada lebihan 10. So 10 tu lah datang daripada 10% yang pertambahan tadi. Means kalau kita tengok indeks bagi sesuatu barang tu 110. Okay. So means mesti dia meningkat 10%. Macam tu cara kita nak interpret dia, cara kita nak faham. Okey dah. Okey. Okey. Kita ambil contoh macam ni. Okey. So yang ni ada satu table dalam textbook saya tengok. Okey, dia bagi tahu year 2013, 2011 sebagai dia punya base. So 100 tu di sini maksudnya 2011 tu adalah dia punya base. So cara kita nak tulis. Okey ya. Untuk kolom yang pertama ni, so indeks untuk 2013 2013 dengan 2011 kan. So dia adalah 150. So maksudnya daripada 2 tahun 2011 pi 2013, harga dia meningkat sebanyak 50%. Okay, yang tu kita kena faham. Okay. So kalau yang ini indeks untuk tahun 2019 per dengan 2011, okey, adalah 225. So berapa banyak dia naik ni? Banyak ni. So daripada 2011 pi kepada 2019, okey, dia bertambah sebanyak 125%. Okey. Okey, jelas tu ah. So daripada 2011 pi 2019 dia bertambah, harga dia mungkin meningkat ataupun dia punya kuantiti bilangan ke mungkin meningkat. Okey ya. So indeks ni bukan semestinya kepada harga sahaja. Kadang-kadang boleh kuantiti. Kalau kamu tengok dalam textbook kita tu, awal-awal dia cukup indeks pencemaran udara lah, apalah. Okey. So untuk kita buat masa sekarang, kita cuma fokus kepada harga. Okey, kita cuma fokus kepada harga. Okey. So boleh ikut no? Okey. So persoalan dia dekat sini. Mana pemadam? Okey. Okey, persoalan dia dekat sini ya. Oh, tak ada pemadam punya. Okey, persoalannya dekat sini, macam mana kita nak cari. Okey, kalau berdasarkan maklumat kita ni kan. Berdasarkan maklumat kita ni, barang yang dia bagi, dia bagi tahun 2013, 2019. Okey, tapi dia tak bagi pada tahun 2011. Okey. Dan soalan ni dia suruh kita bandingkan. Yang ni dia tak bagi. Okey. Harga berapa kita tak tahu, kita cuma tahu dia punya composite index. So kita susun maklumat yang kita ada. Sebab sekarang soalan ni nak suruh kita cari apakah nilai indeks pada tahun 2019 guna base 2013. Okey ya. So 2011 ni langsung tak timbul dekat sini. So macam mana kita nak olah supaya kita dapat ini. Okey. So saya buat susun balik lah. 2013 sebenarnya 2019. So daripada 2011 pi 2013. Okey, dia adalah 150. Okey, ni maklumat yang kita ada. Kemudian daripada 2011 pi ke 2019, kita ada 225. So soalan sekarang kita nak tahu daripada 2013 pi 2019 berapa harga. Okey. So yang ni sebenarnya kita guna kaedah ada
Ada buku kata, ada cikgu-cikgu ajak guna kaedah bibir. Ha. Ada orang cakap guna petua rantai. So terpulang lah macam mana kita nak guna. So kalau sebenarnya kita cuma ambil 150, yang ni tadi P kan, darab P. Okey, sepatutnya kita akan dapat 225. Okey, so kita pun kira lah. So kita kira, kita dapat P tu adalah 1.5. Okey, 1.5. Tapi tadi composite index kita ada darab dengan 100, ingat tak? Okey. So 1.5 tadi kita darab 100. So kita akan dapat 150. So maksudnya indeks komposit untuk 2019 asas 2013 sama juga, iaitu 150 juga. Okey ya, 150 juga. Okey, yang ni kaedah BB. Okey, tak apa. Yang ni saya akan ulang balik dalam penyelesaian masalah esok. Okey. Okey. So tadi saya bagi tahu kita ada berapa pemboleh ubah. So dalam ada berapa variable. So dalam equation formula ni kita akan ada 3 pemboleh ubah. Satu, indeks tu sendiri. Kemudian harga untuk tahun yang kita nak, dan juga harga base. Okey, kemudian kita darabkan dengan 100. So kita ada 3 pemboleh ubah. So bila ada 3 pemboleh ubah, salah satu tak tahu, kita boleh cari. Tapi kalau 2 tak tahu, kita kena guna persamaan serentak. Tapi biasanya soalan dia akan bagi bentuk macam contoh yang saya buat. Contoh 3 ni lah. Okey. So kalau dia minta cari nilai X, macam mana nak cari nilai X? Kalau dia minta cari nilai Y, macam mana kita nak cari nilai Y? Semua berdasarkan rumus ni sahaja. Rumus ni semata-mata. Okey. So kita tengok. So untuk P kan, untuk indeks bagi P. Okey, indeks untuk P bagi tahun 2019 dengan 2015. Okey, sepatutnya dia adalah, kita akan ambil 0.4 bahagi dengan X darab dengan 100, akan dapat jawapan dia nanti adalah 80. So kita selesaikan persamaan serentak ni. Okey, kita selesaikan persamaan serentak ni. So kira dapatlah jawapan. Okey, saya tak mau tunjuk kat sini. Okey, so kalau untuk yang Q, sorry ya, pen saya tak original. Okey, so Q. So Q, macam mana kita dapat 140 tu? 140 tu kita dapat daripada Y, kita bahagi dengan 2, kita darab dengan 100. Okey. Ingat ah, tahun yang kita nak dekat atas, base mesti dekat bawah. Sebab tu nama dia base, base mesti dekat bawah. Okey. So kita dapatlah jawapan. Okey. Itu satu cara. Satu cara lagi, tadi saya dah beritahu. Kalau 140, maksudnya dia meningkat 40%. So kamu boleh kira lah peratusannya. So RM2, apa dia 40% dia. Okey, dapat berapa? Nanti tambah balik dengan RM2. Payahlah kerja dia kan. Sebab tu kita guna 140. Okey, nampak ah. Okey, untuk Z tak ada masalah. Z adalah rumus yang asal macam tadi yang kita buat tadi. Okey. Okey, kita pergi pula kepada composite index. Okey, composite index ni apa? Okey, composite price index means combination of few indices as a statistical measure for overseeing the market. Okey, so dia lebih kepada, kalau kamu tengok dekat sini dia punya perkataan, dia lebih kepada average price. So let's say kita nak buat roti. Bahan untuk buat roti dia macam-macam. Gula, tepung, garam, apa lagi, telur. So ada banyak. Dan bukan semua
uh, apa tu, nisbah yang digunakan sama. Maksudnya kita nak buat kek, nak buat roti, tepung sekilo, telur sekilo, garam sekilo, gula sekilo kan. Okey. So dia ada pemberatan dia yang berbeza. Okey, so dia pemberatan dia tak sama. So sebab tu dalam rumus kita ni kalau kamu tengok, okey, dia cakap indeks komposit ada I palang tu adalah dia punya indeks darab dengan dia punya pemberat. Means kalau macam roti tadi, kita ambil tepung darab dengan dia punya pemberat. Kemudian tambah dengan telur punya indeks darab dengan dia punya pemberat. Pemberat di sini mungkin dalam bentuk pecahan, dalam bentuk nisbah, dalam bentuk kilo dan sebagainya. Okey. Dan sepatutnya pemberat ni mesti sama. So pemberat ni boleh datang dari macam-macam bentuk. Okey ya. Pemberat ni boleh datang dalam bentuk carta pie. Mana tahu dia nak buat carta pie ke. So carta pie dia akan ada sudut. Okey, dia boleh buat datang pada sudut. So total dia mesti 360 kalau sudut. Okey, dia boleh buat dalam bentuk pecahan. Okey, pecahan kita boleh tukar dia kepada peratusan. Okey. So boleh juga directly dia bagi dalam bentuk kilogram ataupun unit lain lah. So yang tu pemberat, dari segi pemberat. So kamu jangan risaulah. So kalau sudut total dia mesti 360. Means kalau ada yang miss, kamu boleh tolak supaya dapat. Kalau pecahan total dia mesti 1. Kalau peratusan total dia mesti 100%. Okey. So kita ambil contoh lah macam ni kan. Dia cerita pasal perbelanjaan untuk utility sebuah kilang pada tahun 2017 nak guna asas 2011. Okey, yang ni dia dah bagi dia punya indeks. So means untuk ayak saja 135. So dia meningkat sebanyak 35%. Untuk elektrik 140. So peningkatan sebanyak 40%. Untuk minyak 125. So means 25% peningkatan penggunaan dia. Okey, perbelanjaan dia lah kan. Okey, so yang tu untuk setiap satu. Okey, yang ni untuk setiap satu. Ayak, api, minyak. Okey. Tapi yang kita nak cerita sekarang, macam mana kita nak tahu keseluruhan dia punya utility yang dia pakai. Okey, kita nak cerita secara average-nya. So itu yang come up dengan composite index. So tak payah susah-susah, ikut saja formula. So 135 adalah untuk water. So water 17%. Sebab tu dia ambil 135 darab dengan 17. 140 electricity 58. So dia ambil 140 darab dengan 58. Kemudian minyak 125 darab dengan 25. Okey. Boleh tak? Okey. Kemudian sebab average, dia mesti kena bahagi, purata. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan dia punya pemberat, jumlah pemberat. Okey, itu yang saya cakap tadi. Kalau sudut, jumlah pemberat dia mesti 360. Kalau peratusan, jumlah pemberat dia mesti 100. Dan kita pun kira. So dapatlah 135.4. Okey nah. So itu saja. Itu saja untuk hari ini. Saya kamu buat nota, kamu dah nampak sikit lah. So esok kita akan proceed dengan kita punya latihan lah, insyaAllah. Okey. Terima kasih. Kita jumpa esok.